This call is now being recorded. Okey, saya record. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah cek, mic saya dah buka. Okey. So kalau ada tak dengar suara ke ataupun saya salah ajar ke, bagi tahu, mungkin saya tak perasan. Saya memang dah study, cuma hari ni saya ada tetamu sedikit. So dia agak delay, tapi berjaya saya study beberapa soalan. Okey, kita tengok untuk soalan nombor 17. Cukup canggih soalan awak ni sebab awak belajar sehingga peringkat kuasa 4. Biasanya kita panggil linear kuasa 1, kuadratik kuasa 2, kubik kuasa 3, kuartik kuasa 4. Semua tik-tik tu tentang matematik lah sebenarnya ya. Okey, kemudian biasanya kalau kita nak cari titik pusingan, clue untuk titik pusingan ialah kita mesti buat proses dy dx. Selepas kita buat proses dy dx, kita samakan dengan kosong, lepas tu kita akan dapat nilai x. Tetapi soalan kali ini berbeza kerana dia dah bocorkan nilai x sama dengan negatif 1. Dia dah bagi siap-siap. Tapi untuk yang pertama, Madam buat dulu untuk titik pusingan. Okay, titik pusingan iaitu kita kena differentiate warna kuning. Bila kita differentiate dia dapat dy dx sama dengan 4p x kuasa 3 tambah dengan 2 dan kita samakan dengan kosong. Okey, kemudian sepatutnya kita mencari nilai x, tetapi sekarang nilai x telah diberi oleh soalan iaitu negatif 1. Jadi daripada situ sebenarnya Madam boleh dapatkan nilai p sebenarnya. Sebab soalan kata cari nilai p. Okey, nilai x dia dah bagi negatif 1, 4p negatif 1 kuasa 3 sama dengan negatif 2. Okey, kemudian negatif 1 kalau kita kuasa 3, kita akan dapat negatif 1. Jadi kat sini dapat negatif 4p sama dengan negatif 2. P sama dengan negatif 2 bahagi dengan negatif 4. Jadi bila Madam permudahkan, Madam dapat nilai P 1/2. Okey, kalau ada soalan silakan Madam boleh jawab untuk pelajar. Ini antara yang Madam study awal pukul 3 lebih tadi. So kita dapat jawapannya nilai P bersamaan dengan setengah. Okey, sekarang Madam nak buat soalan seterusnya. Dia nak nilai Q. Okay, dia nak nilai Q di sini. Okay, dan nilai Q ini diberikan oleh koordinat titik pusingan. Okay, koordinat titik pusingan iaitu sepatutnya apabila pelajar dapat nilai X di sini, pelajar akan ganti Y sama dengan PX kuasa 4 tambah dengan 2X. Okay, pelajar gantikan nilai X dengan negatif 1 dan nilai Y nanti dia akan dapat nilai Q. Okay, nilai Y nanti bersamaan, kalau kita rujuk titik yang dalam awan sekarang ni, Y ialah Q, nilai P tadi ialah setengah, nilai X negatif 1 kuasa 4 tambah dengan 2 darab negatif 1. Jadi bila kita kira yang ini, kita akan dapat, yang depan ni kita dapat setengah, tolak dengan 2. Kalau kita tak mampu nak congak, kita jangan paksa. Kita tekan saja kalkulator, setengah tolak dengan 2
kita dapat jawapan nilai Q bersamaan dengan negatif 3/2. Okay, Q kita sama dengan negatif 3/2. Okay, so Madam dah dapat soalan nombor 17. Nilai P bersamaan dengan setengah. Nilai Q bersamaan dengan negatif 3/2. Okay, Madam buka kepada soalan. Okay, silakan Madam buka kepada soalan nombor 17. Faham. Faham Okay, so Madam teruskan. Sebelum tu mungkin ada pelajar yang baru masuk kelas Madam. Untuk nombor 15, Madam tajuk vektor ni Madam kurang arif. Madam kurang arif sebab memandangkan Madam dah tinggalkan tajuk ini lebih kurang 20 tahun yang lalu. Lama dah. Madam last belajar tahun 2002 semasa ambil Engineering in Electrical Electronic. Tu last Madam belajar. Kemudian kebetulan Madam menjadi pensyarah matematik perakaunan. Jadi Madam tak sentuh lama dah, 20 tahun dah. Jadi Madam agak berkarat sikit otak. Sebab itu awak tengok bila sampai tajuk vektor, Madam tak bincang. Madam tak tahu nak terang sebenarnya dekat pelajar. Okay. Sebab itu Madam terus hari ni nombor 17. Okay. Kemudian Madam nak pergi nombor 18 sekarang ni. Okay. Madam nak pergi nombor 18. Cuma Madam dah bercek, dia macam ada okay. Saya masih record kan sebab saya macam dapat mesej macam ada record bertindih. Saya harap saya masih record ni. Okay, pada paparan awak saya sedang record kan? Okay. Ya. Sebab saya takut nanti dia tak ada. Tiba-tiba dia tak ada sebab pelajar lain pun record. Okay, so sekarang ni nombor 18. Okay, untuk nombor 18, tajuk pengamiran. Okay, jarang kita jumpa soalan pengamiran ada simbol pengamiran begini. Sebelum ni saya tercari-cari di manakah soalan pengamiran sebab dia ada secara tidak tersurat. Dia tersirat sebelum ni. Okay. Tahun 2019 ni dia tersurat. Kita nampak simbol cacing tu. Okay, dia bagi dekat kita nilai di bawah ni 3, nilai di atas tu K dan kita akan buat pengamiran terhadap paksi Y dan dia dengan baik hatinya memberikan jawapan bersamaan dengan 3/2. Itu kisahnya. Kemudian soalan A, dia mula terbalikkan K berada di bawah. Kemudian 3 berada di atas. Kemudian dia ada 1 perkali huruf nombor 4. Dan dia masih mengekalkan paksi Y. Okey, jadi step yang pertama untuk kita menggunakan apa yang diberi oleh soalan, kita kena pastikan 3 di bawah, K di atas. Kalau kita nak menggunakan 3/2. Jadi bila saya nak tukar soalan A, saya kena letak tanda negatif. Kemudian saya keluarkan nombor 4. Barulah 3 boleh turun ke bawah dan K naik ke atas. FY dan paksi Y. Akhirnya, kita akan ikut kehendak soalan di mana 3 berada di bawah, K berada di atas. Dan dalam ni hanya yang ada adalah FY DY. FY DY seperti soalan. Oleh kerana kita dah dapat sebiji seperti soalan, maka untuk soalan A ini, dia akan menjadi negatif 4. Dan barulah saya boleh terima 3/2 dimasukkan ke dalam pengiraan. Baru boleh masukkan. Okey, so kalau kita guna kalkulator, jangan congaklah kan guna kalkulator. Okey, kita akan dapat negatif 4 darab 3/2. Okey, so kita akan dapat jawapannya
negatif 6. Okey, nilai negatif 6 ni kita terima untuk soalan 18A. Kerana kita bukannya berbincang tentang area. Kita bukan bincang pasal luas. Kita bincang tentang hasil pengamiran sahaja. Jadi negatif 6 adalah jawapan yang tepat. Okey, boleh? Okey, Madam teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B Madam perlukan pengiraan yang lebih panjang. Kita rasa okey sebabnya dekat bawah ni nombor 3 dan dekat atas ni huruf K seperti soalan. Tetapi kita dapati nilai di dalam ni mula bercampur aduk di antara dua tolak fungsi. Jadi Madam nak pisahkan, dia akan menjadi, kita integrate dari 3 sehingga K. Mula-mula kita consider nombor 2 je. Barulah diikuti dengan nombor 3 sehingga K, Fy, dy sama dengan 4. Okay, kalau kita tengok soalan asal, dia sebiji pattern yang asal. Bawah ni 3, atas ni K, kemudian dalam ni Fy, dy. Sekejap saya panjangkan ekor ni. Fy, dy diberi oleh soalan. Soalan bagi nilai yang ini, yang nak panah ni, dia bagi bersamaan dengan 3/2. Yang ini dia bagi 3/2. Jadi Madam tinggalkan yang warna merah ni, Madam tinggalkan dia sekejap. Okay, Madam tak buat proses pengamiran lagi. Yang ini Madam akan dapat 4 tambah 3/2. Okay, 4 tambah 3/2. Okay, 4 tambah 3/2. So, Madam dapat 11/2. Okay. So, Madam nak contoh sikit 11/2. Sekejap lagi Madam nak guna. Okay, Madam buat proses pengamiran di sini. Dia akan menjadi bukan 2X. Sebab di sini Y, dia akan menjadi 2Y daripada 3 sehingga K bersamaan dengan 11/2. Untuk mudahkan pengiraan, 2 ni Madam boleh pindah ke sebelah sini. Okey? Untuk mudahkan pengiraan, biar dalam ni jadi Y sahaja. So, akhirnya yang ini jadi 11/4. Okey, so kita ready nak gantikan Y yang pertama dengan K dan kemudian gantikan Y dengan 3 sama dengan 11/4. Maka K bersamaan dengan 11/4 tambah dengan 3. Okey, 11/4 tambah dengan 3. So, Madam dapat jawapannya 23/4. Jalan kerja yang Madam buat sekarang dengan awak ni berbeza dengan yang Madam tulis tangan yang hantar tadi. Nak menunjukkan bahawa bukan ada satu cara je dalam matematik. Ada lebih daripada satu cara. Okey, Madam buka kepada soalan. Kita dah selesai soalan nombor 18. Dekat mana yang rasa keliru? Boleh Faham. Faham So, beberapa pelajar termasuk saya lah pada tahun 1996 dulu, saya memang takut nak buang Y, nak buang 2 tu sebab saya macam tak percaya je. Cuma apabila kita keluarkan nilai 2 ke sebelah kanan, dia akan meringankan kita semasa proses ganti nilai. Ringan je sebab Y nak ganti dengan K, Y nak ganti dengan 3. Berbanding bila ganti 2Y, dia akan jadi 2K tolak 6. Saya takut lupa darab dengan 2 tu kan. So, jalan kerja yang saya bagi tadi, saya buat jalan kerja panjang. Tapi bila saya mengajar ni, saya tunjukkan bahawa kita juga boleh nyahkan perkali dalam bracket. Okey, itu soalan nombor 18. Okey, seterusnya masih lagi soalan pengamiran.
Okay, tapi secara tersirat, kita tak perasan pun dia tanya tentang pengamiran. Okay, kita tak perasan, cuma bila dia bagi perhubungan. Okay, saya tunjuk dulu, dia tunjuk kawasan berlorek dibatasi oleh graf, kemudian ada paksi X dan juga titik A sehingga titik B. Dia cerita. Kemudian kita perhatikan di sini, bila kita tengok dia berada di bawah. Jawapan kita nanti mesti negatif sebab berada di bawah paksi. Ya, dia berada di bawah paksi yang ini. So, jawapan kita nanti negatif dan kita kena sedar bahawa kita sedang mengira luas. Kita mesti menukarkannya kepada positif semula. Okay? Luas sentiasa positif. Okey. Dalam pembezaan, apabila kita membuat pembezaan Y ini, kita dapat nilai G dan bila kita integrate G semula, kita akan dapat semula Y. Okey. So, biasa awak buat dy dx sama dengan G. Kemudian dalam kes sekarang, Y diberi dalam ni. Y tu yang warna pink. Sebab itu awak tengok dia tulis huruf D, kemudian ada huruf DX. Y tak ada. Y dia dah gantikan dengan 2HX. Itu adalah tempat bagi Y. Bila kita buat pembezaan terhadap Y yang warna hitam tu, awak dapat G. Okay, awak dapat G dan bila awak memindahkan, tengok madam buat proses pemindahan begini, kan? Nanti awak akan ada GX, DX. Kemudian awak akan integrate yang ini dengan yang ini. Itu yang akan menjadikan dia proses integration. Okay, so kalau tak nak susah-susah fikir, kita straight to the point je. Kalau kita dapat soalan begini, okay, kalau kita dapat soalan begini, bila kita integrate GX daripada A sampai B dx, kita akan dapat semula nilai 2HX dan nilai ini kita akan gantikan daripada A sehingga B. Jadi tak adalah tambah C, ini adalah pengamiran tentu. Diberi oleh soalan HX, B hingga A hingga B nilainya negatif 7. Itu yang warna pink saja. Tetapi kita ada nombor 2. Okay? Jadi bersamaan dengan 2, yang warna pink ialah negatif 7. Jadi keluasan berlorek ialah negatif 14. Yang seperti madam katakan tadi, tetapi soalan berkata, nyatakan luas kawasan berlorek. Jadi luas bersamaan dengan 14. Kita buang tanda negatif. Okey, madam persilakan soalan nombor 19 A dahulu. Dekat mana rasa ada kesukaran? Faham. Boleh? Okey, kalau boleh madam teruskan. First method. Okey. Madam tunjuk yang biasa Okey, kalau madam ada Y sama dengan 3X kuasa 2, bila kita membuat dy dx, awak akan dapat 6X. Okey. Kemudian soalan dia akan buat D kemudian dx. Tempat Y ni sebenarnya dia buat dalam kurungan kalau ikutkan soalan tu. Dan dia bagi bersamaan dengan 6X. So bagaimana madam nak dapatkan semula Y tersebut? Caranya kita menggunakan kaedah separate. Okay, kita separate di antara dy ni
6x memang di situ dan kita bagi dx berada di sebelah kanan. Untuk menghilangkan huruf D, kita akan boleh buat proses integration belah kanan dan integration belah kiri. Bila kita integrate belah sini, 1 respect to dy, maka dapatlah y. Sama dengan yang ini bila kita integrate dapat 6x kuasa 2 per dengan 2 tambah dengan C. Maka Y kita bersamaan dengan 3X kuasa 2 tambah dengan C. Ini sebenarnya kaedah asal dia. Okay? Ini kaedah asal dia. Kenapa ada C? Sebab Madam tak letak di sini daripada A kepada B. Kalau Madam letak A kepada B, jalan kerja Madam akan menjadi Y sama dengan 3x kuasa 2, okay, huruf dekat bawah ni A, huruf kat sini B. Tak ada huruf C. Kebetulan pattern soalan nombor 19, dia adalah tentang yang ini. So kita just guna saja. Kebetulan nilai untuk soalan ni dia dah bagi bersamaan dengan -7. So kita gunakan. Okay, sebab soalan ni dia tak mention function. Jadi kita tahu dah kalau yang ini dia punya y, yang bila kita differentiate dapat yang ini. So kalau kita integrate semula yang ini, sudah tentu kita akan dapat y semula. Itu je sebenarnya yang dia nak sentuh. Iaitu pembezaan dengan pengamiran ni adalah anti. Reverse each other kita panggil. Okay? Boleh yang bertanya? Okay, Madam teruskan. Okay, Madam teruskan. So, tadi kita dah terang lagi sekali kat sini. Kalaulah Madam buat proses soalan yang lain. Okay, kalau di sini G, kita differentiate G, kita dapat yang ini. Kalau kita differentiate yang kuning, kita dapat yang pink. Kalau kita integrate yang pink, sudah tentu kita dapat kuning semula. Jadi, oleh kerana soalan kata cari GX, sebenarnya dia tanya yang kuning. Okay, dia tanya yang kuning. Jadi, untuk mendapatkan yang kuning, Madam kena buat proses pengamiran yang warna pink. 3X kuasa 2 tambah dengan 2x tolak 6 respect to dx, dan dia tak mention dari mana ke mana. Okay, dia tak mention dari mana ke mana, dia diam je. So kalau dia diam, nanti hasil pengamiran saya mesti ada tambah dengan C. So kat sini kita buat tajuk, kat depan ni gx. Okay, kita nak integrate sekarang. Okay, 3x kuasa 3 bahagi 3 tambah 2x kuasa 2 bahagi 2 tolak dengan 6x tambah dengan C. Okay, tambah dengan C. So kita perhatikan dalam soalan dia ada bagi satu info tambahan. Dia dah bagi titik 319. Bermaksud nilai X sama dengan 3, nilai fungsi adalah 19. Jadi kalau Madam menggunakan kedua-dua nilai ni, Madam akan dapat nilai C. Okey, Madam menggantikan nilai GX dengan 19 sama dengan Madam matikan nombor 3, nombor 2 ni. So tinggal lagi X kuasa 3. 3 kuasa 3 tambah X kuasa 2 tolak 6 darab X tambah dengan C. Jadi C bersamaan dengan, kita boleh tekan kalkulator, 19. Madam tolak dengan 3 kuasa 3. Madam tolak dengan 3 kuasa 2. Madam tambah dengan 6 darab 3. So Madam dapat nilai C bersamaan dengan 1.
Okey, bila nilai C ni kita dapat, maka lengkaplah fungsi bagi Gx, iaitu Gx sama dengan X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tolak 6X tambah dengan 1. Selesai untuk kita mencari nilai fungsi Gx. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey. Boleh so kalau boleh nilai awak tengok yang d dx tu awak fikir 2 kali. Yang dalam ni kita umpamakan dia d y dx. Cuma y ini dia bagi dalam bentuk kotak. Itu adalah petanda-petanda kita kena buat integration. Okey, nombor 19 selesai. Okey, nombor 20. Okey, nombor 20. Nombor 20 kalau kita dapat kata kunci, dia memang mudah. Yang menjadi payah tu kalau kita tak jumpa kata kunci. Okey, kata kuncinya ialah. Okey, kata kuncinya ialah Madam suka bahasa Inggeris lah kerja ini, indie. Madam suka perkataan indie. Independent. Madam dekat matrik Madam sebut indie je. Kalau ada perkataan independent, awak jumpa je simbol macam ni maksudnya darab. Mudah cerita. Jadi kalau ada soalan A, kebarangkalian A bersilang dengan B, bersilang dengan C, bagi kes independent. Bermaksud dia akan jadi PA darab PB darab PC. Itu kalau independent. Okay, not mutually exclusive kita guna untuk soalan B nanti. Kalau independent memang kita akan guna simbol N. Okay, kemudian soalan bagi kebarangkalian A ialah X, kebarangkalian B adalah Y, kebarangkalian C adalah Z. Jadi jawapan nombor 20A ialah XYZ. Boleh terima? Boleh. Boleh tapi kata kuncinya ialah independent. Dia akan jadi darab. Kalau tak ada perkataan independent, jangan buat darab ni. Okey, kita tengok kata kunci. Okey, kemudian Madam nak jawab soalan B, kebarangkalian A union B, mula-mula Madam akan ambil dahulu rumus pada muka surat depan. Bersamaan dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Sekali lagi kat sini kita akan menggunakan kata kunci not mutually exclusive, bermaksud nilai kebarangkalian A bersilang dengan B tidak mungkin kosong. Ya, ini chapter probability. Oh my god. Lah. Sip baiklah. Syukran tanya. Tajuk kebarangkalian dia dah tukar jadi matematik moden. Minta maaf sip baik kawan awak tanya. Dalam AdMath tak ada dah. Okey, dalam AdMath tak ada dah tajuk ni. Dia dah masuk dalam matematik moden. Okey, dia matematik moden tapi sebab soalannya ada, Madam terang ni soalan matematik moden. Thank you. Saya macam ingat-ingat dah tadi semua dah buat latihan lupa nak bagi tahu. Okey, ni matematik moden Okey, oleh kerana dia sebut perkataan not mutually exclusive, lepas tu kita kena kata kunci yang itu menyebabkan kita tahu nilai yang biru ni bukan kosong. Dia bukan kosong. Dan kita dah diberitahu oleh soalan bahawa dia adalah independent. Jadi A silang B
adalah PA darab dengan PB kerana ada perkataan indi. So, Med akan sambung. PA kita adalah X, PB kita adalah Y, tolak dengan A silang B, X darab dengan Y. Itu saja jawapan B. Soalan A 1 markah, soalan B 1 markah, tapi minta maaf, soalan ni dah bertukar menjadi matematik moden. Ni 2019. Lepas tahun 2019, 2020 tak ada exam, dia dah tukar jadi 2021. Yang itu dah tak ada dah. Ni sejarah lama lah. Boleh? Tapi sebab dia ada, lepas tu dia comel je soalan ni, dia bincang. Okey, ada soalan tak? Nombor 20. Faham. Boleh Okey, kemudian nombor 21, Madam perlukan masa untuk mengolah. Okey, mengolah cara nak terang. So, nombor 21, Madam skip dahulu. Okey, boleh syukran. Nanti Madam bagi link video. Okey, nombor 21, Madam minta KIV sebab tadi memang tak sempat nak digest. Tetamu Madam lepas maghrib baru balik. Ada tetamu. Okey, nombor 22. Sempat Madam buat sebelum kelas tadi. Nombor 22. Raja 9 menunjukkan satu kod laluan 4 digit. Dia bagi tahu dah 4 digit yang telah ditetapkan oleh Sun pada telefon pintarnya. Dia hendak menetapkan semula kod laluan dengan keadaan kod laluan baharu itu tidak boleh mengandungi digit 1 diikuti dengan digit 3. Berapakah bilangan kod laluan berbeza yang dapat dibentuk? Okey, kod laluan kita merupakan nombor. Nombor akan bermula dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semua sekali kita ada N kita adalah 10. Sebagai contoh, kalau Madam ada 4 digit, ada 4 digit, kalau Madam nak buat nombor tu ialah nombor 2, 2, 2, 2. Boleh. Maksudnya, ulangan digit dibenarkan. Okay, kalau kita tengok di sini, ulangan digit dibenarkan. Kalau handphone Madam buat 5, 5, 5, 5. Dibenarkan ulangan. Bermaksud, katakanlah soalan ini tanpa syarat. Okay, bilangan cara tanpa syarat. Okay, kita ada 4 digit. Bermaksud, kita boleh buat kat sini ada 10 pilihan, 10 pilihan, 10 pilihan, 10 pilihan. Jadi bersamaan dengan 10, darab 10, darab 10, darab 10. Bilangan cara tanpa syarat ialah 10,000 cara. Tu baru 4 digit. Okay, sebab itu kod untuk bank sekarang dia dah tukar menjadi 6. Dulu 4. Sekarang mesti 6. Sebab kita takut scammer boleh detect kod apa yang kita gunakan. Okey, itu kalau tanpa syarat. Tetapi soalan dia ada bagi satu syarat di situ, iaitu dia kata ada 4 digit sebagai contoh nombor di depan nombor 1, nombor 3 tidak dibenarkan dalam pilihan yang dibuat oleh Sun. Dia tak bagi. Tapi kita degil, kita try tengok kalau kita buat dapat berapa. Seandainya Sun memilih 1, 3 pada digit yang pertama ni, maka pilihan yang ada di sini, okay, kita masih ada 10 nombor yang boleh diisi. Jadi bilangan cara ialah
Yang ini kita panggil satu package. 1 darab 10 darab 10 sama dengan 100. Bilangan cara yang kita buat salah ini ada 100 cara menyusun. Manakala kalau sun ini, nama dia sun ke sen, saya tak tahulah tu nak sebut. Kalau di sini 1 dan di sini 3, nombor di depan ini pilihan yang kita ada 10 digit, di belakang pun 10 digit. Bersamaan dengan 10 darab 1 darab 10. Jadi yang kita salah ni ada 100 cara yang salah. Okey, bagaimana pula kalau sun ini dia susun nombor 1 dengan 3 kat belakang? 3 1 tak kira sebab dia kata huruf nombor 1 diikuti 3. Jadi awak tak bolehlah buat 3 1 tak boleh. Kena buat 1 3 1 3. Di mana di sini ada 10 lagi pilihan, 10 lagi pilihan. Jadi kita ada 10 darab 10 darab 1 sama dengan 100. Jadi bilangan cara yang betul ialah 10,000 tolak dengan 100, tolak dengan 100, tolak dengan 100. Mula-mula kita dapat 9,700. Mula-mula dapat 9,700. Okay. Tetapi kalau awak perhatikan, kalau saya ambil daripada yang mula-mula ini, dalam pengiraan di situ, kita mungkin ada nombor di depan tu 1, 3 dan mungkin nombor di belakang pun 1, 3. Mungkin passcode kita adalah 1313. Cuba awak perhatikan yang di bawah ni pula. Okey. Yang di belakangnya 1, 3. Berkemungkinan yang di depan juga adalah 1, 3. Nombor yang ini tadi telah pun kita kira dalam ni. Dah termasuk dalam ni, kita dah tolak dah. Tetapi kita dapati kita tolak benda ni sebanyak 2 kali. Jadi mereka kena tambah semula yang terlebih tolak. Jadi jawapan akhirnya ialah 9701. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Okey, silakan. Kat mana rasa tak boleh? Boleh. Boleh. Cuma Madam risau, pelajar akan dapat macam Madam tadilah, Madam dapat 9,700. Madam tak perasan benda ni. Benda ni dengan benda ni kita dah kira. Dia nombor sama, kita tak perasan. Okay, jadi soalan yang ini soalan yang ini bukan kebarangkalian kan? Yang ini pilih, atur dan gabungan tajuk dia ni. Yang ni ADMAT. So kena hati-hati sikit kat situlah. Madam sendiri pun hampir-hampir salah tadi. Sebab jawapan Madam dan jawapan belakang tak sama. Okay, bila kita tengok lama-lama, okey, faham. Sebab nombor itu berkemungkinan kita dah kira semasa kes yang pertama dan kita kira lagi sekali dalam kes yang kedua. Sepatutnya kalau yang ini awak dah kira tolak dengan 100, yang ini awak dah tolak dengan 100, sepatutnya kat sini awak kena kira tolak 99 sajalah sebab awak tolak dah di situ. Tapi kita tak perasan. Masa kita buat, kita susah nak fikir sebab ini tajuk pilih dan atur. Bilangan nak pilih bukan sikit-sikit ni. Bilangan nak pilih 10,000. Jadi kita nak fikir yang reverse tu agak mengambil masa. Jadi benda ni kena buat latihan banyak-banyak supaya kita kreatif. Alright. So setakat yang Madam study sampai nombor 22. Besok kita sambung lagi. Okay.
Kalau ada soalan silakan Meda akan jawab, tetapi Meda akan tutup record.